Toyota Vios merupakan satu model yang memang sangat-sangat dekat dengan hati rakyat Malaysia sejak tahun 2002. Saya pasti ramai di antara driver pemandu atas jalan raya sekarang belum lahir pun waktu Vios ni dikeluarkan 2002, iaitu first generation dia, kemudian Vios Dugong, lepas tu Vios Keli, sampailah tahun 2023 Vios generasi keempat. Dan kita dekat channel ni Nazenco, kita memang setiap generasi, setiap facelift tu kita ada buat video review tersebut. Dan hari ni tahun 2026 Toyota ada keluarkan satu lagi versi baru, tapi masih lagi generasi yang keempat, iaitu versi facelift. Tapi dia bukan saja facelift, now yang ada dekat depan kita sekarang iaitu Toyota Vios versi HEV. Dan yang kat depan kita ni bukan HEV biasa, dia ada dua variant. Satu HEV, satu lagi HEV GR Sport. So boleh katakan ini buat kali pertamanya dalam pasaran Malaysia, Vios dia ada versi enjin yang lain sedikit daripada normal 1.5 liter dual VVTi dia. Ya, sebab yang ini adalah 1.5 liter dual VVTi Atkinson Cycle Hybrid. So bila dah kata nama hybrid ni, dia punya fuel consumption dia dah lain, dia punya performance dia pun dah lain. Kita nak tengok apa yang berbezanya daripada segi muka depan ni kan. Memang nampak sporty garang daripada dalam, harga, everything, performance semua kan. So bersama saya dalam video ni, subscribe dan tonton sampai habis. Toyota Vios 2026 HEV. So let's go! Strategi So we create. Conquer. Okey, so ini adalah Toyota Vios versi paling atas sekali, yang paling terbaru sekali, iaitu Vios HEV versi GR Sport. Okey, dia punya body kit dia, bumper semua dah lain. Saya nak highlight sikit daripada segi harga, iaitu Vios masih lagi dia ada EG yang sebelum ni, iaitu 90,600 dan 96,600. Tetapi untuk HEV hybrid, dia datangkan dengan dua variasi, iaitu HEV biasa 103,900 dan yang ini berada dekat depan kita warna merah menyala terang ni adalah 109,900. Satu lagi perbezaannya, kalau kita cerita pasal Vios, tak bandingkan dengan Honda City, dia macam tak lengkap lah kan. So daripada perbezaan harga, Honda City, okey, sebab Honda City dia ada versi S. Okey, dia ada S EV, yang mana S starting daripada 84,900, iaitu rendah sedikit, okey. Tapi untuk versi atas dia adalah 94,900. Tetapi kalau bandingkan versi yang paling atas sekali, Honda City RS eHEV dengan Vios GRS HEV, Vios ni lebih murah sikit, iaitu Honda City RS eHEV 111,900. So daripada segi harga 109 tu, actually kalau kat Malaysia ni memang banyak sangat option kereta-kereta lain, especially kereta China macam Jayco J5 baru keluar ni kan, 108. Dan kalau ikut spek pun, kereta-kereta yang saya sebutkan tadi memang jauh dia punya kelebihan dia berbanding dengan Vios ni. Tetapi Vios ni ada kelebihan dia juga, pro and cons masing-masing, iaitu daripada segi resale value. Dan saya percaya masih ramai lagi orang-orang pengguna dekat Malaysia ni yang percaya dengan reliability Toyota kan. Diorang dah menggunakan brand Toyota ni, yalah, macam saya ceritakan, dah berpuluh-puluh tahun dekat Malaysia ni lah kan. Dan in fact daripada segi harga bulanan dia adalah lebih kurang 1122 anggaran bulanan lah. Okey, now kita masuk daripada segi dia punya physical kereta ni, yang mana Vios ni dia ada grill yang memang besar tenganga macam ini, tetapi perubahan dia untuk Vios lama dia tidak se-complicated macam inilah. So GRS ni dia ada bumper yang cantik macam ni, siap front split terkeluar macam ni kan, dan ada logo GR kat sini lah, Gazoo Racing. So Gazoo Racing ni adalah satu team motorsport daripada Toyota, boleh katakan sangat-sangat successful. Gazoo Racing dia ada race dia sendiri kan. Dan warna merah ni saya suka. Ni warna merah yang asal, tapi warna dia merah menyala. Dan kalau korang tengok sport rim dia, sport rim dia pun sangat cantik. Sport rim dia design dah berbeza, ada banyak color gloss black dekat sini, banyak ditutup bahagian sini kan. Dan dia mendapat tayar Continental Premium Contact C yang bersaiz 17 inci. Okey, satu lagi yang barunya, bumbung hitam.
Okay, dia dapat bumbung warna hitam dan side mirror pun berwarna hitam. Okay, now kita pergi ke bahagian belakang pula. Kalau Honda versi HEV ataupun eHEV dia akan ada logo biru, Honda biru, menandakan itu adalah hybrid. Tapi untuk Toyota dia letak badge HEV dia dekat sini lah. Dan ada badge GR Sports hanya untuk versi GR Sport saja dan dia datangkan dengan led spoiler warna hitam, dan yang paling ketara bahagian belakang dia punya rear diffuser dia yang berwarna gloss black kat sini. Memang nampak sangat-sangat agresif lah kan bentuk dia daripada belakang. Kita nak tengok boot space dia dahulu. Okey, tak ada power boot tapi ada boot release. Boot space dia untuk eHEV sebesar lebih kurang 460 liter. Okey, untuk perbandingan Vios yang biasa, dia punya boot space dia lebih kurang 475 liter. So yang biasa dia besar sedikit berbanding dengan eHEV sebab mungkin dia ada bateri kan. Dan bandingkan dengan Honda City, of course kat sini Honda City menang, iaitu Honda City lebih kurang 512 tak silap saya, dia lebih 500 liter. Tapi untuk 400 liter ni pun agak sangat-sangat besar. Seat belakang ni tidak boleh diturunkan tak boleh 40-60 ke 50-50 split, tak boleh. Okay, kita nak check ada tyre spare. Yes, walaupun untuk versi hybrid dia ada tyre spare dekat sini lah kan. Sebab waktu Vios generasi keempat ni mula-mula dilancarkan 2023, ramai yang komplain tak ada tyre spare. Okay, now dah ada tyre spare lah kan, untuk yang belum tahu. Dan daripada segi dia punya interior, banyak juga berubah. Yang mana first kali korang akan nampak skrin yang besar macam gini kan. Infotainment dia yang didatangkan dengan saiz 10.1 inci. Yang sebelum ni dia cuma bersaiz 9 inci. So ada yang komplain kata ni terlalu besar, menghalang pemandangan kan. Tapi bagi saya just okay je. Dan didatangkan sekali siap dengan wireless Apple CarPlay dan Android Auto. So wireless, tak payah nak wire-wire lagi. Dan ada logo GR dekat steering dekat sini. Dan didatangkan dengan fully digital, half digital actually, yang ni meter cluster. Satu yang korang kena tahu, okay, kereta ni dah didatangkan dengan ambient lighting 64 color pilihan. Dan guess what, nak pilih color dia tekan butang ni. Ni yang satu agak not funny tapi agak pelik bagi saya lah kan. Punyalah banyak benda yang dia boleh jadikan physical button tapi ambient lighting. Satu, biasanya kereta zaman sekarang kat Malaysia ni orang pilih nakkan ambient lighting kan. So ni satu move yang okay, agak bagus juga. Satu lagi, steering masih sama, boleh katakan hampir masih sama. Aircon, konsol, gear, everything masih sama. Cuma kemasan dekat sini nampak ada perbezaan sedikit. Sini akan ada ambient lighting, dia extend sampai ke bahagian tengah sini lah kan. Ni bahagian soft touch. Dan satu lagi tak lupa, of course Toyota ni dia punya signature dia, ada cup holder kat sini kan. Tak kira daripada versi Alphard, Velfire lama pun memang kebanyakan kereta Toyota ada kat situ lah. Dan untuk versi GR Sports ni HEV, dia ada kombinasi leather dengan suede ataupun baldu lah kan untuk bahagian seat dia depan dan belakang. Dan ada sulaman logo GR dekat sini. Dan tak lupa ada sunglass holder dekat sini. Dan ada 4K dashcam dah siap. So dah tak payah pasang dashcam extra lah. Daripada segi seat bahagian belakang penumpang, keluasan tak ada masalah. Dan seat ni pun agak panjang juga. Boleh dikatakan sesuai untuk korang naik 3 orang dewasa tu, agak melebih lah kan. Tapi 3 orang dewasa kalau dalam jangka 50 ke 100 km ke bawah untuk travel tak ada masalah. Untuk bahagian belakang ni 3 orang dewasa. Dekat sini ada aircon blower kiri dan kanan, so boleh adjust. Dan dekat bahagian bawah ni ada 2 USB port type C Dan kalau korang tengok seat dia ada, saya tak pasti kenapa ada lubang-lubang macam ni kan. So jom kita test drive kereta ni. Saya nak cerita daripada segi dia punya performance, handling, comfort dan yang paling penting fuel consumption. So ini adalah Toyota Vios versi GRS HEV hybrid, yang mana kereta ni enjin dia lain. Yang Toyota Vios biasa dia menggunakan enjin 2NR VE, yang ini dikatakan menggunakan enjin 2NR VEX, yang mana inilah enjin yang Pro 2 tunggu-tunggu untuk diletakkan ke dalam diorang punya Pro 2 Nexus. Dulu ingat tak, 2 tahun rakyat Malaysia tunggu Pro 2 kan, lala kena scam. Lala nama bukan Nexus pun, jadi nama Trust. So inilah
2NR VEX ni kan, hybrid kan, lalas tak dapat. Toyota yang bawa masuk, yang mana walaupun dia punya horsepower dia, peningkatan horsepower dan torque dia tidak begitu signifikan, tetapi yang signifikannya adalah daripada segi dia punya fuel consumption. Yang mana kereta ni dia produce untuk versi HEV ni, dia produce lebih kurang 111 horsepower, yang sebelum ni Vios versi biasa 109 iaitu 2 horsepower saja meningkat untuk versi HEV ni, dan dia punya torque daripada 138 menjadi 141 Newton meters of torque, lebih kurang dalam 3 Newton meters of torque saja peningkatan. Tetapi apa yang ketaranya adalah daripada segi dia punya fuel consumption, yang sebelum ni dikatakan lebih kurang 19.2 km per liter. Tetapi untuk HEV ni dia boleh capai sehingga on paper 27.7 km per liter guys. 27.7 km per liter ataupun 3.6 liter per 100 km kan. It's crazy. Okay, kalau untuk perbandingan Honda City versi eHEV RS, dia boleh pergi sejauh lebih kurang juga 3.6 ataupun 27.7 km per liter, lebih kurang juga. So boleh dikatakan minyak Vios yang ini HEV on par ataupun lebih jimat, lebih sedikit daripada Honda City versi hybrid. Tetapi apa yang saya dapat kat sini adalah 20.2 km per liter. Mesti korang cakap, ish, tulis 27 tapi dapat 20 kan. It's actually wow guys, 20. Come on, saya selalu cakap dalam video-video review saya, kalau kita drive kereta yang real life betul-betul dapat 15 km per liter, 15 km per liter pun kita dah rasa jimat sebenarnya. Apatah lagi 20 untuk sebuah kereta sedan segmen B macam ini, bagi saya memang jimat lah, memang jimat. It's proven lah kan, sebab kita orang drive tak semestinya dekat highway, kita orang brake, main corner sana sini kan. So dapat 20.2 km per liter ni pun dah sangat-sangat macam wow lah. Daripada segi dia punya comfort, yes, dikatakan untuk versi GRS ni dia tambahkan lebih daripada segi dia punya damper apa semua kan, untuk tambahkan, kedapkan lagi dia punya bunyi NVH dia, noise vibration dan harshness. Dan daripada segi safety cukup 6 airbag, ADAS, everything, blind spot monitoring dengan dia punya AEB, whatever semua cukup ada, walaupun dia bukanlah top notch ataupun bukanlah versi yang paling gempak, tetapi cukup. Dan daripada segi performance, 111 horsepower, torque dia 141, bagi saya cukup untuk sebuah segmen B. Agak powerful, memang agak terasa berbeza berbanding dengan versi yang sebelum ni. Cuma versi kalau banding Honda City punya torque 253, yang ni 141. Tetapi kelebihan Vios adalah daripada segi dia punya handling. Korang tahu Toyota Vios, dia boleh dikatakan untuk versi yang sekarang Toyota tak macam dulu handling Toyota merupakan antara kereta Jepun yang terbaik. Dikatakan diorang banyak share platform dengan Mazda. Yes, dan dikatakan Mazda ambil platform setengah model lah kan, ambil platform daripada Toyota. That's why Mazda dapat sedap. Sebenarnya sedap tu adalah Toyota. Yes, dulu punya Toyota kita terasa macam sampan, but now it's really different. Bagi saya lah kan, bagi saya daripada segi dia punya handling dan dia punya power dia balance. Ada setengah kereta contoh macam Mazda, handling bagus tapi power dia tak mencukupi, but this one saya dapat rasakan body Vios ni agak lebih ringan. Dan satu yang memainkan peranan adalah tayar. Kebetulan mungkin dia dapat pakai tayar Continental Premium Contact tadi tu kan, so agak baiklah grip dekat situ. So that's it guys, Toyota Vios versi GRS HEV So again, daripada segi dia punya harga, memang ada banyak competition dekat situ, agak panas, especially untuk harga macam tu. Kereta China, orang dah boleh dapat sebuah B segment SUV. Yang ini adalah B segment sedan saja. Tapi at the end of the day, ada pro and con setiap kereta kan. Terpulang kepada korang, cita rasa korang masing-masing, sama ada korang nak ambil pro daripada segi dia punya spesifikasi, apa yang korang pakai, ataupun pro daripada segi dia punya resale value. Nothing wrong, tak ada yang betul, tak ada yang salah. At the end of the day, terpulang kepada cita rasa. Belilah kereta yang korang rasa suka dengan diri korang, yang minat korang.
Jangan kita beli kereta disebabkan tengok orang bergaya ataupun kita beli kereta disebabkan kawan kita cakap kan. Beli kereta apa yang kita minat, yang kita sendiri study. So that's it. Terima kasih pada korang yang menonton video ni sampai habis dan pada korang yang mungkin belum lagi subscribe. Hopefully one day saya doakan, saya harap sangat-sangat korang terbuka hati juga untuk bantu saya untuk teruskan legasi channel Nas Abdullah, channel Nas & Co ni dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah video ni. So akhir kata daripada saya, Nas Abdullah. Salam strategi. Fight and focus.